Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis yang arif lagi bijaksana, barisan panel hakim, guru-guru serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Nama saya Nurul Khalisha Aqilah binti Muhammad Asrun akan menyampaikan sebuah kisah yang bertajuk Maafkan Ayah. Amma merupakan seorang murid yang ceria. Dia juga dari keluarga yang berada. Setiap hari dia akan dihantar oleh ayahnya ke sekolah dengan kereta yang mewah. Pakaian dan alat tulisnya juga semua berjenama mahal. Apa sahaja yang dihajatinya pasti akan ditunaikan oleh ayahnya. Oleh itu, dia menjadi tumpuan dalam kalangan murid-murid lain di sekolahnya. Sungguh pun begitu, Amma bukan seorang yang sombong. Malahan dia juga tidak memilih kawan. Dia berkawan dengan semua orang. Oleh sebab itu, dia amat disenangi oleh kawan-kawannya. Salah seorang kawan rapatnya bernama Haikal. Mereka belajar di kelas yang sama. Setiap hari mereka sering menghabiskan masa bersama. Kring, kring. Loceng berbunyi menandakan tamatnya waktu persekolahan. Semua murid bergegas keluar dari kelas untuk pulang ke rumah masing-masing. Amma dan Haikal berjalan beriringan keluar dari kelas mereka. Haikal, jomlah naik kereta dengan aku, ajak Amma. Tak apalah Amma, aku jalan kaki sahaja, jawab Haikal. Lagipun rumah aku dekat je dengan sekolah, sambung Haikal lagi. Namun, Amma yang tidak mahu mendengar alasan Haikal lantas turun dari kereta. Dia terus memegang tangan Haikal dan mengajak Haikal masuk ke dalam keretanya. Haikal hanya tersipu-sipu malu. Begitulah rutin sehariannya pada hari persekolahan. Amma akan dihantar dan dijemput oleh ayahnya tepat pada masa. Jarang sekali ayahnya lewat. Oleh sebab itu, dia berasa amat bersyukur kerana disayangi oleh kedua ibu bapanya. Walaupun bapanya sibuk bekerja, namun beliau tidak pernah sekalipun gagal untuk datang menjemputnya. Namun seperti kata pepatah, kusangkakan panas hingga ke petang. Rupa-rupanya hujan di tengah hari. Begitulah kehidupan Amma sekeluarga. Kawan-kawan, nak tahu apa yang terjadi kepada keluarga Amma? Mari kita dengarkan sambungannya. Pada suatu hari, seperti kebiasaan, apabila bunyi saja loceng tamat persekolahan, Amma bergegas keluar dari kelas untuk pulang. Hatinya berbunga-bunga kegembiraan. Pada hari ini, ayahnya sudah berjanji untuk membawa dia ke suatu tempat istimewa bagi menyambut hari lahirnya. Sambil berjalan, dia teringat akan perbualan dia dengan ayahnya pada 2 hari yang lepas. Amma, hari lahir Amma tahun ni, ayah ada kejutan istimewa untuk Amma tau, kata Encik Zaki kepada Amma. Wah, kejutan istimewa seronoknya. Tak sabar Amma nak tunggu, kata Amma kegembiraan. Terima kasih ayah, sayang ayah, ucap Amma sambil mencium ayahnya dengan mesra. Ibunya yang hanya mendengar perbualan dua beranak itu tersenyum manis. Amma sememangnya lebih rapat dengan ayahnya berbanding ibunya. Masa terus berlalu. Amma melihat akan jam yang dipakainya. Jam sudah menunjukkan pukul 2 petang. Namun kelibat ayahnya masih belum kelihatan. Di mana ayah ni? Sampai sekarang pun tak sampai-sampai lagi, rungut Amma. Amma terus menunggu dengan sabar. Mungkin ayah ada mesyuarat atau jalan sesak agaknya, fikir Amma lagi. Selama beberapa minit, sebuah kereta berhenti di hadapan Amma. Maka keluarlah pemilik kenderaan tersebut. Cikgu, sapa Amma apabila melihat kelibat guru kelasnya. Amma, mari cikgu hantarkan kamu pulang. Hari ini ayah kamu tidak dapat mengambil kamu. Jelas guru kelasnya panjang lebar. Baiklah, terima kasih cikgu, ucap Amma lalu masuk ke dalam kereta Toyota Vios milik guru kelasnya itu.
Setibanya di rumah, kelihatan sebuah kereta pihak berkuasa yang tertulis Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di hadapan rumahnya. Amar terus meluru ke arah ibunya. Dia melihat ibunya sedang menangis teresak-esak. Ibu, ibu, kenapa dengan ibu? Mengapa ibu menangis? Soal Amar bertalu-talu. Kenapa ayah tak datang jemput Amar? Sambung Amar lagi. Melihat akan ibunya sedemikian, Amar turut menangis. Kelihatan sosok tubuh seorang lelaki yang tangannya digari. Amar terkejut melihat akan ayahnya sedemikian. Amar terus meluru ke arah ayahnya dan memeluk ayahnya dengan erat. Ayah! Ayah! Kenapa dengan ayah? Soal Amar dalam tangisan. Lepaskan ayah saya, Encik. Pinta Amar. Ibunya hanya mampu melihat dalam kesedihan. Akhirnya, ayah Amar telah ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia selepas itu dipercayai terlibat dalam kes rasuah dan pecah amanah. Akhirnya, seperti kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Sejak kejadian itu, kehidupan Amar sekeluarga berubah. Amar dahulu seorang murid yang ceria, kini lebih suka menyendiri. Begitulah kesudahan kisah Maafkan Ayah. Pengajaran daripada cerita ini ialah kita janganlah bersikap tamak kerana akhirnya akan merugikan diri sendiri. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.